Hospital Medan adalah satu unit kecil muda alih perubatan atau hospital mini yang bersifat sementara menjaga mangsa di lokasi sebelum mereka boleh dipindahkan dengan selamat ke hospital kekal. Istilah ini digunakan merujuk kepada keadaan tentera tetapi juga boleh digunakan dalam masa bencana. Konsep ini diwarisi dari medan perang seperti hospital pembedahan bergerak tentera dan kini digunakan dalam kes bencana atau kemalangan yang utama dan juga dengan perubatan tradisi tentera. Sebuah hospital medan terdiri daripada petugas perubatan dengan kit perubatan bergerak dan biasanya kemah tempat tinggal yang luas supaya ia boleh dengan mudah diwujudkan berhampiran kawasan mangsa. Dalam persekitaran bandar, hospital medan sering didirikan di bangunan mudah akses dan mudah kelihatan seperti restoran, sekolah dan sebagainya. Hospital medan secara umumnya lebih besar daripada stesen bantuan sementara tetapi lebih kecil daripada sebuah hospital tentera kekal. Bersempena Exercise Peace and Friendship 2015 antara Angkatan Tentera Malaysia ATM dan People's Liberation Army PLA China yang diadakan baru-baru ini, satu hospital medan didirikan di Banting, Selangor. Dalam eksersis ini, ATM menyediakan hospital medan peringkat 1, manakala PLA menyediakan kelengkapan hospital medan peringkat 2. Latihan ini merupakan kesinambungan daripada persefahaman Malaysia dan China yang telah mencapai 40 tahun. Dan pada tahun lepas telah diadakan satu apa yang dinamakan tabletop exercise, di mana di peringkat staf perancang dan staf operasi telah bersama-sama mengadakan latihan secara simulasi bagaimana pasukan negara tentera luar boleh datang dan membantu negara-negara lain sekiranya berlaku bencana besar. Semua kelengkapan hospital medan PLA dibawa melalui kapal Peace Ark yang turut terlibat sama dalam latihan ini. Dalam latihan ini, satu simulasi turut diadakan bagi melihat dan menguji tahap kecekapan petugas hospital medan daripada kedua-dua negara. Di lokasi hospital medan peringkat 2, anggota ATM bertindak sebagai pesakit atau mangsa yang tercedera. Selepas dibawa ke hospital medan, pesakit atau mereka yang tercedera akan diperiksa terlebih dahulu oleh pegawai dan petugas perubatan. Pada masa sama, semua maklumat dilapor kepada petugas di dalam hospital medan melalui alat komunikasi. 患者神志清楚，急性病容，双侧瞳孔，等大正源对光反射灵敏，血压130/80，脉率72。 Selepas mendapati pesakit memerlukan rawatan lanjut, mereka segera dibawa ke dalam hospital medan bagi tindakan selanjutnya. Pesakit yang mengalami kecederaan parah akan terus diberikan rawatan susulan. Dari segi pengamalan perubatan di peringkat taktikal sememangnya sama. Dari segi sistem apa yang kita panggil triage atau pengasingan pesakit melalui keutamaan dan stabilisasi, perawatan awal dan juga perawatan definitif. Jadi tidak ada beza sebenarnya sebab pengamalan tu memang boleh dikatakan standard dari segi tata cara pengendalian SOP ataupun dari segi protokol-protokol rawatan. 这次联演是中马两军针对人道主义救援与减灾行动进行的联合演习，希望通过这次演习，为我们两军将来可能共同参与的类似行动积累经验，也希望通过这次机会增进两军的沟通与了解，更希望借此机会增进两军的中马两军的友谊，以至于中马两国的友谊。 Hospital Medan didirikan PLA ini mempunyai semua kemudahan rawatan pesakit daripada kecederaan ringan hingga kepada kecederaan yang memerlukan pembedahan. Peralatan dan kemudahan rawatan dimiliki oleh Hospital Medan PLA adalah antara yang terkini.
这回我们这个卫勤演练啊，总共设定了10个科目，有我们灾害点伤病员的现场的这个救治和简单的分类，然后有这个医疗护送，然后到我们这个马方的1级医院以及我们中方的这个2级医院，伤病员在各个组室的这个救治。这些科目我们都进行了演练，应该说是从对伤病员这个救治全过程、全要素的一次演练。Apa yang kita boleh belajar ialah dari segi penggunaan teknologi, sama ada dari segi perkhidmatan diagnostik makmal ataupun X-ray, dan juga dari segi pencegahan kesihatan di medan, dari segi sistem kajian air, kajian persekitaran, kajian penyakit berjangkit. Kita ada, cuma kita boleh berkongsi dan meningkatkan kemampuan kedua-dua belah pihak. Apa yang menarik ialah penggunaan sistem video conferencing untuk melaporkan kes-kes dari tempat bencana ke markas masing-masing di balik ke negara masing-masing. Hospital Medan ini boleh didirikan dengan pantas di kawasan lapang dalam apa jua keadaan bagi menyediakan kemudahan rawatan perubatan kepada mangsa yang tercedera dan mengeluarkan mangsa dari kawasan kemalangan. Hospital Medan ini juga boleh melakukan pembedahan rawatan kecemasan dan pembedahan rawatan spesifik. Kemah mudah alih hospital ini mempunyai kerangka keluli dilengkapi dengan kemah perubatan dan peralatan sokongan. Ianya turut dilengkapi dengan 25 katil pembedahan untuk 100 pesakit dalam tempoh 24 jam. Kemah ini boleh dibuka atau dipasang dalam tempoh 2 jam dengan 40 orang tenaga kerja. Manakala bekalan perubatan mampu menampung sehingga 100 pesakit dalam tempoh 3 hari. 我们希望通过这类机会吸取各个军方的长处，也希望通过这个相互之间的学习，促进相互部队进步的提高，为我们各国军队，这次是我们和马来西亚军方，也希望通过这次这个演习，为我们中马两军以后参加类似的行动，我们能够有所借鉴，能够有所经验积累，特别像在这个组织指挥和这个行动协同，以及我们在这个后勤保障方面，应该说是积累这方面的经验。Dalam kes kecederaan berat dan memerlukan nasihat pakar, Hospital Medan ini turut menyediakan peralatan sidang video melalui satelit. Ianya digunakan untuk berhubung dengan pakar pembedahan di hospital utama ketika pembedahan sedang dilakukan. Selain itu, kemudahan penapis air bersih turut disediakan di Hospital Medan ini bagi memastikan pesakit dan petugas mendapat bekalan air bersih yang bebas daripada pencemaran. Apa yang sedang berlaku juga ialah akan diadakan postmortem ke atas eksersis ini dan juga simposium perubatan yang mengutarakan isu-isu semasa dari segi keselamatan serantau, seperti bencana, seperti masalah penyakit berjangkit yang akan baru timbul. Sebagai contohnya, tentera China telah pergi ke Afrika Barat untuk membantu negara-negara tersebut dalam mengawal dan membendung kes-kes Ebola pada tahun lepas. Latihan yang dilaksanakan melibatkan kedua-dua tentera ini telah memberi peluang kepada anggota tentera Malaysia untuk mempelajari dan meningkatkan kemahiran masing-masing menggunakan kemahiran yang tinggi yang dipraktikkan oleh People Liberation Army. Ia juga memberi peluang kepada kita untuk mengetahui teknik-teknik dan juga cara-cara baru dalam mengendalikan khasnya HADR
yang mana mereka mempunyai kepakaran yang agak tinggi dalam bidang perubatan. Dalam eksersis Peace and Friendship 2015 ini juga, PLA turut membawa kapal Peace Ark, iaitu sebuah kapal kelas hospital. Ditaulihkan pada tahun 2008, China adalah salah satu daripada negara yang memiliki hospital terapung tentera laut. Rasional kapal ini ialah untuk memberi China platform menyediakan satu cara lebih baik memberikan respons lebih cepat bantuan kemanusiaan kepada bencana di seluruh dunia. Kapal tunggal kelas ini mempunyai panji 866 dan ditugaskan untuk Armada Laut Timur yang berpusat di Hubei. Latihan ini juga melibatkan dengan sebuah kapal hospital Peace Ark yang dimiliki oleh PLA. Penglibatan Peace Ark kali ini adalah dalam latihan Search and Rescue, di mana telah disimulasikan sebuah kapal tenggelam dan terdapat 6 orang yang diselamatkan menggunakan bot dan juga helikopter yang dihantarkan untuk rawatan di kapal hospital Peace Ark ini. 此次我们河滨方舟参加这个驻马联演，主要是参加这个海上联合搜救科目的演练。互相我们驻马这个两军，这个我们相互之间结下了友谊啊。Kapal ini mempunyai 500 buah katil, 35 unit rawatan rapi ICU, 12 dewan bedah dan keupayaan untuk menampung 60 pembedahan utama sehari. Seperti sebuah hospital besar di Beijing, kapal ini tidak bersenjata dan dicat putih dengan palang merah. Ianya sebagai mematuhi kriteria Konvensyen Geneva untuk sebuah kapal hospital awam. Sekiranya kapal ini diserang melalui tembakan atau berdilan, ianya berpotensi dianggap jenayah perang di bawah undang-undang antarabangsa. Sebab itu Peace Ark pada konsepnya kapal hospital ni adalah kapal yang tak boleh diserang. Sebab kapal Peace Ark ini adalah sebuah kapal yang bukan warnanya grey, dia warna putih. Dia kapal adalah kapal untuk menyelamatkan nyawa. Jadi nyawa tak kira pihak mana pun, pihak musuh dan juga pihak sendiri. So maknanya dia ada satu kesalahan besar, kapal hospital ini diserang oleh sesiapa pun. Sebab dia tak bawa senjata dan tujuannya untuk membantu orang yang dalam kecemasan dan juga dalam bahaya. Pada 1 September 2010, kapal hospital ini memulakan misi Harmoni 2010 selama 3 bulan ke Teluk Aden dengan sejumlah 428 pegawai termasuk 100 petugas perubatan. Dalam perjalanan, ia melawat dan memberikan rawatan perubatan kepada penduduk tempatan Djibouti, Tanzania, Kenya, Seychelles dan Bangladesh. Semasa misi Harmoni 2011, Peace Ark melawat Cuba, Costa Rica, Jamaica dan Trinidad and Tobago yang merupakan paharan China yang pertama ke Caribbean. Pada bulan November 2013, kapal ini dikerah ke Tacloban, Filipina untuk membantu dalam pemulihan daripada taufan Haiyan. Peace Ark juga mengambil bahagian untuk latihan RIMPAC 2014 sebagai tambahan bantuan kepada kapal hospital USNS Mercy milik Amerika Syarikat. Peace Ark secara rasmi dikenali sebagai Dai Shandao, dibina sebagai kapal hospital kelas jenis 920. Kapal ini dibina oleh Guangzhou Shipyard International Limited dan beroperasi pada Disember 2008. Peace Ark mempunyai ukuran 583 kaki panjang dan dengan muatan penuh sekurang-kurangnya 10,000 tan. Kapal ini berpangkalan dengan Armada Laut Selatan di Zhoushan di wilayah Zhejiang. Walaupun berlabuh, kapal ini biasanya mempunyai 113 anak kapal dan 20 petugas perubatan. Bilangan mereka meningkat kepada kira-kira 328 anak kapal dan 100 petugas perubatan sewaktu beroperasi. Petugas perubatan dianjurkan selepas melihat sifat keadaan bencana, perang, latihan dan sebagainya. Peace Ark direka untuk menyelamat dan merawat mangsa yang cedera dan sakit di laut semasa perang. Kapal ini juga menjalankan perkhidmatan perubatan semasa aman
serta operasi bantuan kemanusiaan. Selain itu, ia bertindak sebagai platform untuk kakitangan perubatan untuk menjalankan penyelidikan dan latihan. Peace Ark mempunyai 3 cara untuk mendapatkan pesakit di atas kapal. Pesakit tiba dengan helikopter membawa Z9 Heli Ambulance dengan pad pendaratan dan hangar yang terletak di bahagian belakang. Ia juga boleh menerima pesakit dengan bot dan bakul hangar. Apa yang anda saksikan di belakang saya ini adalah kapal Peace Ark daripada People Liberation Army daripada China. Kapal ini pernah terlibat dalam beberapa misi bantuan kemanusiaan hampir di seluruh dunia. Kapal ini membawa kira-kira 150 tenaga perubatan dan menyediakan kira-kira 500 katil untuk merawat pesakit. Exercise Peace and Friendship 2015 ini turut menyaksikan Angkatan Tentera Malaysia ATM merancang meneruskan kerjasama dengan Tentera Pembebasan Rakyat China PLA bagi mengadakan latihan bersama pada masa akan datang. Setakat ini, PLA positif dengan cadangan tersebut dan akan mengadakan perbincangan lanjut dengan ATM. It is historical to Malaysia because this is the first time ever in our existence of 82 years that we host an exercise with on one nation exercise, a bilateral exercise. This is the biggest contingent that we have ever hosted since our existence in the last 82 years. We have hosted many exercises with thousands of people, but not from one country, from many countries. But this is the first time we have got about 1,000 troops from one country. So this is very historical. And I was told also that this is the first time ever that the PLA has come to this region, this part of the world, with such a big contingent. And I thank you very much to the head of the delegation for himself, the Assistant Chief of the General Staff that's been sent by my counterpart to head the delegation. Senario latihan ini berpandukan kepada sebuah negara yang diberi nama Nasia telah mengalami taufan Machi yang telah menghancurkan negara ini. Oleh yang demikian, negara ini telah meminta bantuan daripada antarabangsa untuk membantu negara ini semasa kejadian tersebut. Negara China dan Malaysia telah bersetuju untuk bekerjasama untuk membantu negara ini. Semasa bantuan diberikan kepada negara ini, berlaku aktiviti-aktiviti pelalunan di Selat Melaka yang merupakan sebuah selat antarabangsa. Oleh yang demikian, Malaysia dan juga China bersetuju secara bersama untuk memberi bantuan untuk mengiringi kapal-kapal dan juga memberi perlindungan kepada kapal-kapal yang melalui Selat Melaka. Exercise Peace and Friendship 2015 adalah bersempena 40 tahun hubungan diplomatik Malaysia dan China dan diadakan di ruang udara dan perairan Selat Melaka serta kawasan darat meliputi beberapa kawasan di Selangor. Seramai 1,995 anggota dan 28 aset gabungan bersama ketiga-tiga komponen darat, laut dan udara milik ATM dan PLA terlibat dalam latihan yang bermula 17 September sehingga 22 September 2015. Selain kapal induk utama Peace Ark yang membawa segala jenis peralatan perubatan, kapal ini turut diiringi oleh 2 buah kapal lain dalam eksersis yang berjalan di Selat Melaka ini. 2 buah kapal terbabit ialah jenis destroyer iaitu kapal Lang Zhao dan sebuah lagi kapal jenis frigate iaitu Jiang Kai. Dalam program Jiwa Murni, sebanyak 2 buah rumah dibina di Kundang dan Sungai Buaya untuk bekas anggota tentera. Manakala sebuah gazebo dibina di Mahmeri Cultural Village, Pulau Keri. Kira-kira 100 anggota tentera dari Regimen Kejuruteraan kedua-dua negara terlibat dalam program itu. Pasukan perubatan PLA turut mengadakan khidmat kesihatan kepada 200 penduduk orang asli di Kampung Bum Bum, Pulau Keri. Di samping itu, pasukan perubatan ini turut melawat dan merawat 3 warga emas orang asli di kediaman mereka di kawasan berkenaan. Eksersis ini adalah antara platform bagi kedua-dua negara berganding bahu, berkongsi strategi dan idea bagi menghadapi pelbagai ancaman, antaranya keselamatan negara dan bencana alam. Menerusi tema bantuan kemanusiaan dan bencana alam HADR,
Eksersis ini dilihat berjaya mencapai objektif serta mengukuhkan lagi hubungan dua hala antara kedua-dua negara. Eksersis ini adalah simbolik kepada komitmen serta hubungan baik antara Malaysia dan China, terutama dalam menghadapi pelbagai ancaman global.